Assalamualaikum. Jumpa sekali lagi. Kali ni topik saya adalah berkenaan dengan pokok viral. Sekarang ni pokok ni sangat-sangat viral lah. Tak lain tak bukan pokok lidah mertua. Pokok ni sebenarnya dah lama ada. Dan kenapa ia dikatakan viral adalah kerana dikatakan pokok ini boleh menapis udara. Betul ke pokok ni boleh menapis udara? Ada juga yang kata pokok ni berbahaya, ada racun, ada toksin. Okey. Kali ni saya nak jelaskan apakah fungsi pokok ini dan betulkah dia beracun. Okey. Pertama kalinya, memang ada kajian, memang ada tulisan-tulisan. Kita boleh tengok banyak tempat, termasuk dalam Pinterest, berkenaan dengan manfaat pokok-pokok indoor ni. Antara pokok indoor yang selalu dicadangkan untuk diletakkan dalam rumah adalah pokok lidah buaya ni, mother-in-law tree ni. Kenapa dicadangkan letak di dalam? Adalah kerana pokok ini dikatakan masih boleh menapis udara. Iaitu pokok ni macam kita menyedut oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Tetapi pokok mother-in-law ni, dia menyedut karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Oksigen untuk manusia. Manusia dan haiwan menggunakan oksigen. Dan pokok ini dia katakan walaupun di dalam rumah dengan cahaya matahari yang kurang, dia masih boleh menjalankan proses fotosintesis. Proses itulah yang menapis udara, karbon dioksida di dalam rumah kepada oksigen. Jadi itulah maksud menapis udara. Jangan silap. Sebenarnya dia tak tapis udara macam air purifier, Lombok, Kobe, Sharp, Panasonic semua tu. Dia menapis udara dari sudut, dia menyedut karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Jadi janganlah tertipu tanam pokok ni. Dia katakan rumah kurang berabuk, itu semua karut. Habuk tetap ada. Yang datang, yang membawa habuk tu angin. Kalau kita tak sapu, tak mop, tak vacuum, rumah memang berhabuk. Tanamlah pokok ni keliling rumah di dalam pun, ataupun tanam letak keliling dalam rumah pun, habuk masih ada. Jadi okey, kita dah tahu dah faktanya pokok ni memang menapis udara. Tetapi bukan literally lah. Pokok ni menapis udara dari segi proses fotosintesis. Boleh juga berlaku dengan sedikit cahaya matahari ataupun cahaya lampu. Sebab itu pokok ni dicadangkan diletakkan di dalam rumah. Saya punya pokok ni di dalam video ni dalam 5-6 bulan dah. Tetapi baru-baru ni saya letak di luar sementara sebab saya nak tumbuhkan dia punya anak supaya dia jadi lebat dan cantik. Kalau kita tengok gambar ni, ini anak dia. Okey, anak dia ni dah boleh dicabut dan diletak di dalam pasu lain. Jadi kita boleh jimat. Jadi macam mana nak jaga pokok ni? Senang aja. Okey, kalau kita tengok betul-betul dalam pasu ni, warna orange ni baja. Baja yang saya pernah letak sebelum ni, warna orange ni. Untuk pokok berdaun hijau macam ni, kita perlu selalu buat macam ni. Pakai ni, benda ni. Belilah kat kedai, Mr. DIY pun dia jual. Kita kena selalu gemburkan tanah dia. Kenapa gemburkan tanah dia? Untuk bagi air mengalir dengan baik, dan juga untuk pengudaraan tanah. Tanah ni perlu, akar perlukan udara. Akar pun perlu bernafas juga. Okey, dari segi tanah, kalau kita nak tanam pokok ni sangat tak cerewet. Tanah apa pun boleh, tetapi saya cadangkan kalau boleh pakailah tanah hitam. Tanah hitam yang betul-betul campuran yang elok lah. Bukan banyak kokopit. Sekarang ni banyak juga nursery jual tanah warna hitam, tapi sebenarnya banyak kokopit. Bila kita siram pokok, lama-lama dia jadi warna oranye. Nampak kokopit, bukan tanah dah. Okey, untuk pembajaan pokok macam ni,
saya gunakan baja 15, 15, 15. Untuk saya, kalau beli baja, saya tak suka baja beli kat nursery. Saya beli di kedai baja. Saya beli satu kampit yang besar tu. Ataupun kedai baja ada jual juga repack 1 kilo 1 kilo. Dan baja ni, tips dia, first, untuk pokok hijau, baja mesti 15, 15, 15. Jangan pakai baja lain. Boleh juga pakai baja kompos atau baja organik, tapi kesan dia tak cantik lah. Lebih baik baja 15, 15, 15. Dari segi brand baja 15, 15, 15 ni, saya cadangkan brand Nitro Fosca ataupun Daun 5 Premium. Banyak brand, tapi biasanya dua brand ni yang elok. Yang lain kurang sikit. Okay. So sekarang kita dah tahu serba sedikit lah. Pokok ni sebenarnya tidaklah menapis udara seperti yang digembar-gemburkan, tetapi ia menapis udara. Karbon dioksida ditukarkan kepada oksigen. Habuk tetap ada dalam rumah kawan-kawan. Tuan-tuan dan puan-puan kena tetap menyapu, tetap perlu mop, tetap perlu vacuum. Dari segi pokok ni juga baru-baru ni dikatakan beracun. Okey, saya nak ulas sedikit kenal racun ni. Kebanyakan pokok indoor semuanya bukan untuk dimakan. Dengan kata lain, dia ada di dalam pokok tu, daun atau batangnya ada komposisi toksin. Okey, toksin ni sama ada sangat bahaya atau kurang berbahaya. Untuk pokok ini, toksin dia tidaklah terlalu berbahaya, tetapi kalau budak-budak masukkan di dalam mulut kunyah daun ni, boleh mendatangkan mudarat. Biasanya anak-anak ni kalau kita ajar daripada kecil, pokok ni jangan disentuh, jangan dikunyah, jangan masuk dalam mulut, mereka tak ada masalah. Kita kena pelajari juga pada anak-anak kita. Dan pokok ni banyak memberi manfaat, dan sesuai nak diletak di dalam bilik tidur sebagai contoh. Sebab malam bila kita tidur, kita akan, kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, ada masa kita tidur, bangun tidur kita rasa penat. Sebab bilik tidur tu tertutup, udara oksigennya kurang. Bila oksigen kurang, kita kurang dapat oksigen, badan kita sebenarnya tak dapat rehat. Untuk berehat, kita perlukan udara. Udara yang saya maksudkan sini oksigen. Jadi pokok ni sangat-sangat penting. Dari segi racun, kandungan racun toksin pada saya sangat tidak perlu dikhawatiri, kerana kita hanya perlu ajar anak-anak kita supaya jangan masukkan dalam mulut, jangan potong-potongkan dia, makan dan sebagainya. Jarang budak-budak nak makan benda ni, tak ada rasa sedap pun. So pada saya jangan risaulah. Pokok ni sangat selamat, sangat sesuai dalam diletakkan secara indoor dalam rumah. Memang dalam rumah kita perlukan udara bersih. Maksud saya di sini perlukan oksigen. Terutama kalau rumah jenis tertutup lah, apartmen dan sebagainya, tingkap kurang dan sebagainya. Jadi pokok ni sangat-sangat membantu. So saya harap dengan video ni dapatlah sedikit tuan-tuan dan puan dapat penjelasan pokok ni bahaya atau tidak. Dan saya harap tuan-tuan dan puan kalau nak tanam pokok ni perlu diingatkan, pokok ni kita tak perlu beli banyak lah. Sekarang ni jual mahal, memang harga tak masuk akal. Okey, contoh dia macam ni. Saya beli dulu satu, sekarang dah jadi dua, sekarang dah keluar anak. Anak ni kita ambil, tak payah susah pun. Pakai ni, kita tolak je ke bawah. Tolak je ke bawah, kita akan rasa ada macam halangan. Maknanya itu dia punya ubi. Okey, potong je ubi dia tu. Boleh ambil dah. Okey, senangnya kita nak tanam pokok ni. So, nampak tuan-tuan dan puan? Anak tadi yang di dalam saya keluarkan. Ini dia contoh anak. Mana ni elok. Cari pasu baru, dah boleh tanam, dapat pokok baru. Tak payah nak membazir duit beli pokok banyak-banyak, harga pun dah tak masuk akal. Jadi sekali lagi saya harapkan tuan dan puan, diharapkan dengan penerangan santai saya ini, tuan-tuan dan puan
dah tahulah sedikit apa ni pokok mother-in-law, bahaya, manfaatnya dan sebagainya. Akhir kata, pokok ni habuk tetap habuk, mesti kena ada dalam rumah. Kalau kita tak sapu, tak mop dan tak vacuum. Tetapi pokok ni sangat penting untuk memberikan kita oksigen. Oksigen ni tuan-tuan pun tahu sangat penting untuk badan kita. Kurang oksigen, otak pun jadi lemah, slow, badan jadi lemah, migraine dan sebagainya. Jadi pada saya pokok ni sangat bermanfaat. Ada beberapa pokok lain lagi, nanti saya akan share juga kemudian. Salam hormat, terima kasih. Diharapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat manfaat lah sedikit dari atas, dari video yang saya share ni. Terima kasih.